satu badan penyelidik yang hari ini telah membuat satu pembongkaran, iaitu mereka ada sebilangan tertentu responden. Mereka tidak nyatakan sebenarnya bilangan tu berapa. Itu yang masalah. Tapi ada sebilangan tertentu responden, dan menurut kajian mereka, tidak, tata cara kajian tidak diberitahu, banyak perkara tidak diberitahu. Yang diberitahu hanya bahawa 59% daripada responden mereka mendapati bahawa UMNO seharusnya UMNO tidak seharusnya menerajui Muafakat Nasional, iaitu Muafakat Nasional harus diterajui oleh PAS. Okey, 59, iaitu majoriti selesa. Okey, jadi itulah yang diberitahu. Now, sebagai seorang saintis dan orang yang tahu berkenaan dengan methods of analysis, statistical analysis, sebenarnya laporan ni lebih baik jangan buat. Lebih baik jangan buat. Pertamanya, persepsi yang diberikan adalah bahawa hanya satu soalan diajukan kepada responden, yang kita tidak tahu berapa ramai responden tersebut, iaitu UMNO atau PAS perlu terajui Muafakat Nasional. Jadi ia sebenarnya memberikan satu result, tetapi sama ada result itu mencerminkan apa hasrat ataupun keinginan ataupun sentimen majoriti Melayu Islam, kita tidak tahu. Nombor dua, walaupun didapati majoriti tidak ingin UMNO menerajui Muafakat Nasional dan merasakan PAS perlu menerajui kerana PAS jentera dia lebih kuat dan sebagainya, tetapi kita tidak tahu sebenarnya dalam responden tu, kerana hanya diberi dua pilihan, PAS dan UMNO. Apa-apa pilihan lain, soalan lain daripada apa yang gambaran yang diberikan, tidak ada apa-apa soalan lain ataupun option lain. Jadi mungkin contohnya ada seorang bernama Akau. Akau ni dia tidak suka Muafakat Nasional. Tetapi kalau ditanya soalan, Akau, kalau antara UMNO dengan PAS, siapa yang perlu terajui Muafakat Nasional? Jadi Akau mungkin akan kata, oh, sudah tentu PAS. So, memberi gambaran bahawa Akau ni sebenarnya menyokong Muafakat Nasional, tetapi dia tidak suka UMNO. Jadi dia rasa PAS perlu terajui. Mungkin ada seorang lagi, Ahmad, yang dia gila-gila, dia akan sokong Muafakat Nasional tidak kira apa. Tetapi dia ditanya, Ahmad, kau sokong PAS ke UMNO? Dia kata PAS perlu terajui. Tapi itu tidak bermakna Ahmad ni tidak akan menyokong Muafakat Nasional sekiranya UMNO terajui. Jadi Ahmad ni mungkin dia akan tetap dengan Muafakat Nasional. Jadi itulah sebabnya saya kata keputusan ni lebih baik jangan didedahkan. Tapi apapun, oleh kerana dah didedahkan, ia menunjukkan atau mencadangkan bahawa ramai sebenarnya, ia mencadangkan sebenarnya undi Melayu Islam ni berpecah, berterabur. Itu kita dah tahu. Dan ditambah pula yang pendedahan-pendedahan yang saya dah buat berkenaan dengan perselisihan antara UMNO dengan PAS yang makin ketara. Ini bukan soal saya minta saudara-saudari percaya kepada saya. Saya rasa saya tak perlu pun sebut. Sebabnya, semua dah lihat dah. Saya bila beritahu, kalau ada di bawah ni, ruang komen ni, sebab memang Laskar Cyber hari ni akan masuk banyak, kencing berak di sini sana, di sini. Jadi, kalau abaikan mereka, sebenarnya semua dah tahu. Semua boleh lihat, semua boleh baca percakaran, perselisihan. UMNO dan PAS ni sebenarnya hampir tidak bersetuju dengan apa jua isu pun, malah telah dibuat pendedahan oleh pemimpin UMNO sendiri bahawa Muafakat Nasional seolah-olah tidak wujud di Terengganu. Dan sebenarnya perkara sama pun benar di Kedah. Ya, jadi dia hampir tidak wujud. Dan saya dah berulang kali cerita macam mana UMNO mengenakan getah terhadap PAS berhubung pendaftaran Muafakat Nasional. Dia tidak ingin mendaftarkan Muafakat Nasional sebab dia ingin PAS bertanding bawa bendera Warisan Nasional. Dan apa yang saya katakan terbukti benar apabila berlaku di Sabah. Jadi mula-mula orang kata saya ni reka cerita, tapi akhirnya berlaku. Dan akhirnya PAS melutut kepada UMNO. Melutut kepada UMNO itu pun saya dah jelaskan. Sebab PAS sebenarnya dia nak kembangkan sayapnya. Jadi untuk kembangkan sayapnya di seluruh negara, dia perlukan dana. Tapi masalahnya majoriti tycoon-tycoon Cina ni
dia rapat dengan UMNO dan MCA dan juga Perdana Menteri itu Muhyiddin Yassin. Jadi sebab itulah PAS terpaksa melutut kepada Muhyiddin, UMNO, ya, dan menjilat ludah UMNO, duduk bawah tapak kaki UMNO sebab dia memang ada hasrat untuk bertanding banyak kerusi di pilihan raya umum ke-15 dan dia dah nyatakan sebenarnya PAS ingin bertanding sekurang-kurangnya 50 kerusi di PRU 15 di peringkat parlimen dan sebagainya. Ya. Jadi PAS sebenarnya dalam keadaan terdesak dan dia sanggup melakukan apa sahaja. Perjuangan dia bukan lagi untuk agama, bangsa dan negara, percayalah. Dan isu penyatuan ummah ni saya dah berulang kali jelaskan dengan terperinci, saya tidak ingin ulang di dalam live ni. Mengapa tak wujud? Jadi sudah pastilah undi Melayu Islam yang dah sedia pecah makin berterabur. Sebab contohnya apa yang berlaku di Sabah. Apabila PAS kena kencing dengan UMNO, UMNO tidak jemput dia, malah membuat pengumuman terus kerusi, meminggirkan dia, buat dia seperti sampah di Sabah. Sebenarnya bukannya akan umbi PAS, pemimpin-pemimpin PAS sendiri yang marah. Jadi untuk meredakan kemarahan ni, PAS keluar pelbagai dalil. Oh, kalau kami sebenarnya ni berkorban untuk ini, untuk itu. Kalau ya kami hendak elakkan, ini yang paling lawak, kami hendak elakkan pertandingan pelbagai 3 penjuru. Walhal Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, komponen-komponen yang terlibat dalam GRS di Sabah sendiri bertembung di pelbagai penjuru. Jadi politik petik dalil PAS ni orang nampak, orang tengah bincang di umum. Jadi saya tidak hairan 59% mengatakan bahawa PAS perlu menerajui UMNO sebab mereka dah nampak UMNO memijak PAS. Tapi ia mencadangkan dalam 59% tu ramai dah frust dengan sikap PAS yang rela duduk di bawah tapak kaki UMNO. Dan tidak mustahil sebahagian besar daripada mereka atau sebahagian tertentu daripada mereka turut sudah muak dengan Muafakat Nasional dan tercari-cari alternatif baru. Jadi sebab itulah sekejap lagi saya akan letakkan link kepada artikel yang saya tulis. Jangan lupa baca ya. Lepas 20 minit habisnya live ini, cari di ruang komen. Saya akan letakkan link kepada beberapa artikel, baca. Mengapa saya katakan sebenarnya ia mencadangkan rasa tidak puas hati majoriti Melayu Islam terhadap Muafakat Nasional dan ini adalah benar.